Assalamualaikum. Salam. Tunggu kawan-kawan kita sekejap. Tadi kelas apa tadi, Hafiz? Hai. Kalau apa tadi? Lupa. Tadi kelas apa tadi? Jawa. Apa? Tengok ni balik dah. Jadi masa kat Ampun Raya. Okay, tunggu kawan-kawan kita kejap. Tadi kira apa? Tadi tilawah kan? Betul, apa tu? Tilawah. Timetable. Oh, timetable. Telefon awak ke? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi ramai tak masuk tilawah? Ada ni. Ada beberapa. Orang tadi aku lupa. Tadi Nino masuk. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana yang lain ni? Okey, sementara tunggu kawan-kawan kita yang lain. Ustaz nak okey, kita ada masa. Okey, Ustaz nak ambil 5 minit kita nak baca mak surat sama-sama. Sementara tunggu kawan kita sebab baru 5 orang ni. Baru 4 orang. 1 2 3 4. So, kita baca sampai 5 minit kita stop. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi la ya'uduhu huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. Okey. Okey, kita ambil masa 5 minit je untuk baca mak surat. Okey. Kita boleh mulakan kelas sekarang? Boleh mula tak kelas sekarang? Dah boleh Okey. Boleh Ustaz. Okey, bagus. Siapa tu? Oh, Haikal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Walaupun pagi. Sebelum tu, Ustaz tak pakai earphone. Sebab Ustaz punya earphone tertinggal. Ustaz nak tanya, awak dengar suara Ustaz clear ataupun kurang sikit? Clear. Okay, sebab Ustaz takut ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, thank you. Okay, anak-anak murid Ustaz, macam biasa, Ustaz faham pagi ni adalah pagi Isnin. Pagi Isnin ni macam-macam. Okay, terima kasih Mira Sofia. Okay. Pagi Isnin ni adalah pagi yang kita dah cuti 2 hari. Awak dah duduk rumah, dah duduk berehat. Tiba-tiba hari Isnin dah nak kena masuk kelas dah. Ustaz faham perasaan tu. Ada yang menguap. Sebelum tu awak dah makan ke belum? Dah. Okay, macam biasa anak-anak murid Ustaz. Kalau awak tak sempat nak makan tadi, Ustaz saya terkejar-kejar tadi. Ustaz benarkan awak pergi ambil makanan, makan depan kelas. Boleh awak pergi ambil makanan, awak datang makan depan kelas. Minta izin Ustaz. Oh, ada orang puasa. Oh, okey, bagus. Alhamdulillah ada orang puasa. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah. Pertamanya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ada orang puasa. Oh, ramai orang puasa ni. Okey, bagus. Okey, alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kesempatan kepada kita. Kalau Ustaz tengok kepada awak semua ni, nampak macam sihat-sihat. Ada orang yang masih lagi boleh berpuasa sunat. Ada orang yang, Ustaz saya tak boleh puasa sunat lah sebab saya sakit. Tak apa, jangan risau. Ada yang, siapa ni? Oh, Muhammad Akil pun puasa juga. Okey, bagus. Okey, now hari ini adalah hari yang Ustaz nak ceritakan kepada awak. Hari ini kita akan belajar tajuk fiqh. Hari ini Ustaz ada sediakan video kepada awak. Hari ini kita akan belajar satu tajuk fiqh. Yang mana tajuk fiqh ni adalah tajuk yang mana sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, Ustaz nak tanya satu soalan. Bila kita belajar berkaitan dengan fiqh, kita nak belajar apa sebenarnya? Hukum. Bagus, kita nak belajar hukum. Kita nak belajar mana yang kita boleh buat, mana yang kita tak boleh buat. Mana yang Allah Ta'ala bagi kita buat, mana yang Allah Ta'ala larang. Mana yang sunat, mana yang harus. Semua tu kita akan belajar dalam fiqh. Okey, tapi sebelum tu, Ustaz nak panaskan kita punya kelas kita dulu. Ustaz nak tunjuk awak satu video. Yang mana Ustaz rasa sebelum ini Ustaz dah pernah tunjuk dah video ni. Ustaz rasa Ustaz tunjuk video ini tahun lepas rasanya. Ustaz tak pasti. Okey, tapi Ustaz akan tunjukkan dekat awak satu video. Okey. Kejap. Okey, Ustaz pernah tunjuk kat awak belum cerita pasal seorang pakcik ni, seorang imam ni? Dah tunjuk belum? Belum. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah cerita benar yang berlaku dekat Malaysia. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah cerita. Oh, belum tengok lagi. Okey, boleh. Mana Ustaz? Masjid mana? Dekat Kedah. Ini dekat Kedah. Cerita ini berlaku dekat Kedah. So, anak-anak murid Ustaz, awak tengok cerita ni, apa yang terjadi dekat imam ni. Awak tengok betul-betul. Jeribah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, yakni dengan menjaga kesubuhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan, yakni dari amalan untuk hari esok. Allahu Akbar. Anak-anak murid Ustaz, apa yang terjadi? Sekarang tengok sekali lagi. Dia tengah bercakap ni, dia tengah baca khutbah. Yakni dari amalan untuk hari esok. Allahu Akbar. Apa yang berlaku tu? Cuma awak tengok betul apa yang berlaku. Ya, anak-anak murid Ustaz, terima kasih ada Naufal. Apa yang berlaku? Imam tadi tu meninggal dunia. Okey. Itu Ustaz tunjuk kepada awak. Anak-anak murid Ustaz, berdasarkan video yang Ustaz tunjuk tadi tu, Ustaz nak bagi tahu kepada awak, kematian kita tak tahu kematian kita bila. Ustaz, saya muda lagi. Irfan Hashim cakap, Ustaz, saya muda lagi. Ustaz lah mati dulu. Oh, jangan tengok macam tu anak-anak murid Ustaz. Bila kita bincang berkaitan dengan kematian, Ustaz nak awak faham benda. Okay, tengok sini baik-baik. Apa Ustaz tekan ni? Allah. Okey, Ustaz akan lukis kepada awak supaya awak faham apa yang kita nak belajar pada hari ini. Anak-anak murid Ustaz, untuk permulaan Ustaz nak bagi tahu dekat awak, siapa yang mencipta kita semua?
Allah. Allah. Okey, ingat semua yang menciptakan kepada kita. Allah. Oi, itu kenapa tu mengantuk sangat ke apa? Ingat anak-anak murid Ustaz, yang mencipta kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, ingat baik-baik. Ingat, yang mencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang lain yang cipta kita, hanya Allah saja. Okey, clear? Okey, selain daripada Allah. Selain dari ya, betul. Ustaz pernah tunjuk video ini tahun lepas. Siapa yang ingat, dia ingat. Okey, untuk pengetahuan awak, tengok sini betul-betul. Selain daripada Allah, ini kita panggil dia Allah. Selain daripada Allah, semua kita panggil dia sebagai Tuhan. kita panggil sebagai makhluk. Okey, maksudnya Allah adalah pencipta kita. Okey, tengok betul-betul anak-anak murid Ustaz. Allah adalah pencipta. Allah lah yang cipta makhluk. Clear tu. Allah lah yang cipta makhluk. Semua yang ada dalam dunia ni, semuanya Allah cipta. Okey. Ustaz nak awak faham benda tu. Semua Allah cipta. Pokok, mak dengan ayah awak, diri kita, hidung kita, rambut kita, darah. Semua yang ada dekat dunia ni, semua Allah yang cipta. Bila semua yang Allah cipta, bermaksud semua ini siapa yang punya? Allah. Good. Semua ini Allah yang punya. Okey. So bila Allah yang punya, anak-anak murid Ustaz, bila Allah yang punya, terpulang kepada dia. Sama ada dia nak ambil waktu bila. Sama ada dia nak bagi lebih ke, dia nak bagi kurang ke, terpulang kepada Allah. Okey, tengok baik-baik anak-anak murid Ustaz. Bila kita bincang berkaitan dengan tu, yang hidup, yang sampai bila-bila hidup, itulah Allah sahaja. Allah sahaja yang akan hidup sampai bila-bila. Selain daripada Allah, bumi, bulan, bintang, semuanya akan mati. Malaikat, iblis, jin, semua akan mati. Okey, faham? Sampai situ. Okey. So, saya nak beritahu pada hari ini, pada permulaan, selain daripada Allah, semua ada expired date dia. Kalau kita pergi tengok roti gardenia, kita tengok roti gardenia dekat tag tu, expired date dia 3 hari bulan. Okey, contoh. Betul, betul. Terima kasih Amira Sofia. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita, itu bermaksud kita kena jaga elok-elok. Bagus. Sebab semua ni Allah punya. Anak-anak murid Ustaz, sebagai contoh, katakan ini adalah Hafiz Ryan. Ini Hafiz Ryan. Hafiz Ryan kepala petak. Katakan. Kepala petak. Okay, ini adalah Hafiz Ryan. Okey, Hafiz Ryan. Okey. Bila kita tengok berkaitan dengan Hafiz Ryan ni, kita semua kena tahu yang mana mata ini bukan mata dia. Mata ni pun Allah bagi pinjam. Hidung ni Allah bagi pinjam. Mulut ni Allah bagi pinjam. Badan Allah bagi pinjam. Kaki, tangan. Okey, apa lagi kita tengok? Ustaz, Allah bagi pinjam banyak. Banyak lagi. Sebagai contoh, Allah bagi pinjam apa lagi? Allah bagi pinjam mak dengan ayah dia. Katakan ini mak dia. Ini mak dia. Ini mak dia. Katakan ini mak dia. Ini ayah dia. Ayah dia pakai songkok. Okay. Ini semua adalah pinjaman daripada Allah. Kenapa Allah bagi pinjam? Hati. Bagus Mama Akil. Dia kata, Ustaz, Allah bagi pinjam hati. Betul? Allah bagi pinjam. Semua yang ada dalam dunia ni, semua yang Allah bagi pinjam. Okay, Ustaz tanya awak satu soalan. Amira Sofia, itu soalan lain. Soalan awak tu panjang perbahasan dia. Nanti Ustaz terangkan. Okey. Ustaz nak tanya kepada Takif. Takif ada tak tu? Takif? Kita ada. Okey, Ustaz nak tanya kepada Muhammad Akil. Ustaz rasa kena pakai earphone lah. Awak dengar tak suara Ustaz? Dengar. Okey, good. Bagus. Sekejap. Dengar juga.
Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, bila kita bincang, okey, katakan Ustaz Akil, awak bagi pinjam barang awak bagi pinjam pensel awak dekat Kaisar Alisha. Muhammad Akil, awak bagi pensel awak pinjam kepada Kaisar Alisha. Boleh tak Kaisar Alisha ambil terus? Muhammad Akil, awak bagi pinjam je katakan. Ini handphone awak. Awak bagi pinjam kepada Kaisar Alisha. Boleh tak awak ambil terus? Boleh tak Kaisar ambil terus? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Okay, good. Tak boleh disebabkan ini barang pinjam. Dah nama pun pinjam. Macam mana awak nak buat? Macam mana dia boleh ambil? Macam mana dia boleh ambil terus? Katakan Irfan Hashim. Irfan Hashim bagi pinjam dia punya buku kepada Haikal. Dia bagi pinjam buku kepada Haikal. Haikal tak boleh ambil terus sebab itu bukan Haikal yang punya. Itu Kalau dia bagi tu maksudnya dia boleh ambil terus. bagus. Itu kalau dia bagi. Okay, dalam persoalan sekarang anak-anak murid Ustaz, dalam persoalan sekarang, apa saja yang dalam dunia ini itu semua adalah Allah bagi pinjam. Dalam dunia ni semua sekali itu semua Allah bagi pinjam. Dan Allah boleh ambil, Allah boleh minta bila-bila masa yang dia nak. Kenapa? Sebab itu dia yang punya. PSP tu Allah punya ke? Semua sekali Allah yang punya. Semua sekali. Semua sekali adalah itu Allah yang punya. Okey, bagus. Kita belajar. Okey, bagus. Okey, faham? Okey, kita semua ingat Ustaz nak tanam dalam diri awak, dalam awak punya pemikiran, apa sahaja yang kita terima dalam dunia ni adalah itu Allah yang punya. Tangan kita, jari kita, darah kita, Muhammad Akil cakap tadi, hati kita, rambut kita, telinga, semua Allah yang punya. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa yang dia nak. Nyawa kita Allah boleh ambil bila-bila masa yang dia nak. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan kematian. Apa maksud kematian? Kematian ni adalah tarikh Allah ambil balik diri kita. Okey, Ustaz ulang. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan satu tajuk, iaitu tajuk dia adalah kematian. Ustaz, jangan cakaplah benda ni Ustaz. Benda ni saya takutlah. Jangan takut tentang kematian. Sebab kita akan mati bila-bila masa mengikut ketentuan Allah. Ustaz, jangan cakap Ustaz. Nanti kalau Ustaz cakap, nanti kejap lagi Ustaz akan mati. Oh, bukan macam tu. Okey, Ustaz akan kongsi kepada awak satu ayat Al-Quran. Kita tengok satu ayat Al-Quran yang Ustaz tengok, Ustaz carikan kepada awak. Siapa nak volunteer baca ayat Al-Quran ni? Siapa nak volunteer baca? Okey, ni okey. Siapa boleh tolong baca ni? Ustaz nak Takif, tolong baca Takif yang warna hijau ni. Okey, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'minullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Tak nampak sangat Ustaz. Okey. Tak apa, terus. Walakin yuakhirahum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Okay, good. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Takif. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Okey, siapa boleh tolong Ustaz baca maksud dia? Saya. Okey, baca ni Hafiz. Ini baca yang ni. Okey, baca. Jikalau Allah menghukum manusia kerana kezaliman mereka, nescaya tidak akan ditinggalnya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguh mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka,
tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun, tidak pula mendahulukannya. Okey anak-anak murid Ustaz, terima kasih Hafiz. Maksud ayat Al-Quran tadi Ustaz nak terangkan kepada awak anak-anak murid Ustaz yang berkaitan dengan kematian. Kenapa? Tajuk fiqh hari ini ni ada hubung kait dengan kematian. Okey, ingat yang atas ni tak apalah. Allah kata apa ke atas ni? Kalaulah Allah hukum manusia kerana kezaliman, kita buat maksiat kepada Allah, kita buat dosa kepada Allah, Allah boleh hancurkan kita sehancur-hancurnya. Dan okey, dengar sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Maka apabila telah tiba waktunya, maksudnya bila kita dah sampai waktu kita nak meninggal dunia. Ingat, bila kita dah sampai waktu kita nak meninggal dunia, Allah kata apa? Allah kata tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak mendahulukannya. Maksudnya tak akan lambat, tak akan cepat. Ustaz, saya nak minta tangguhlah kematian saya dekat Allah. Tak boleh. Sebab Allah dah kata dah. Bila mana kita mati pada pukul 9.43, 32 saat, kita akan mati waktu tu. Nampak? Ingat anak-anak murid Ustaz, pada waktu tu, bila Allah dah tetapkan kepada kita kematian, tak kisahlah awak tua, awak muda, awak kaya ke, awak miskin ke, rumah awak banglo ke, rumah awak flat sekalipun, bila Allah Ta'ala kata mati, awak akan mati. Okay, ini Ustaz nak kita clear betul-betul. Kenapa? Sebab kebanyakan daripada kita bila kita bincang berkaitan dengan kematian ni, dia akan rasa takut. Jangan takut. Sebab benda ni adalah benda yang Allah dah janji. Benda yang semua orang akan meninggal dunia. Dalam Quran dan Allah. Ya, kecuali Allah. Okey, anak-anak murid Ustaz, bagus. Kecuali Allah. Ya, sebagai contoh, Ustaz punya nenek Ustaz meninggal tahun lepas. Ustaz tak sempat pun jumpa nenek Ustaz. Ustaz duduk dekat sini, tiba-tiba ayah Ustaz ke telefon, nenek Ustaz meninggal. Nampak? Nenek Ustaz meninggal, tak sempat Ustaz nak bersembang, tiba-tiba dia dah meninggal. Atuk Ustaz yang dulu meninggal pun sama. Tengah-tengah jalan, terjatuh meninggal. Sebab apa? Allah dah janji. Setiap daripada makhluk ini, dia ada expired date dia. Tak cepat, tak lambat. Ustaz, saya pun pernah juga macam tu. Saya tak masa tu saya belum lahir, tiba-tiba yang saya dah meninggal. Okey. Itu semua adalah ketentuan Tempat yang Allah. lupa. Okey, ingat kita dah belajar dalam qada dan qadar. Salah satu contoh qada adalah kematian. Qadarnya adalah macam mana cara kita mati. Anak-anak murid Ustaz dengar baik-baik. Bila kita sebut berkaitan dengan kematian, dengar betul-betul. Kita tak masuk lagi buku fiqh kita. Ustaz nak bagi gambaran dulu. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bila kita bersebut berkaitan dengan kematian, Ustaz, jangan kita bayangkan bila kita nak meninggal dunia je mesti atas katil. Oh Ustaz, saya meninggal dunia atas katil. Oh, tak semestinya. Ustaz, boleh tak kita meninggal waktu kita makan? Boleh. Ingat tak cerita arwah adik kita yang makan tiba-tiba dia tercekik dengan fishball tu. Itu adalah contoh kematian ketika makan. Ustaz, saya tak nak makan sebab saya takut meninggal. Awak tak makan pun awak akan meninggal. Ustaz, tak makan selama 3 hari akan meninggal dunia. Ya, Ustaz, saya takutlah nak naik kereta. Sebab orang cakap naik kereta nanti mesti aksiden. Katakan ini kereta. Kalau naik kereta nanti aksiden Ustaz. So saya tak nak naik kereta. Saya nak naik kereta kebal. Oh, dia nak naik kereta kebal. Tengah-tengah naik kereta kebal, dia tak pandai kawal, terjatuh, mati juga. Ada orang dia naik motor, dia tengah bawa motor. Dia tak kacau orang pun. Dia bawa motor macam biasa. Tiba-tiba orang yang langgar dia. Nampak? Tiba-tiba orang yang langgar dia. Ada satu. Tapi kalau dia selamat tak apa, tercedera. Tapi kalau dia betul. Okey, faham. So Ustaz nak beritahu dekat kita jangan fikir kematian ini hanya berlaku pada orang yang di usia tua. Ustaz, saya muda lagi Ustaz, lambat lagi nak mati. No. Allah dah pesan dalam Al-Quran. Bila Allah kata kamu akan mati, kamu akan meninggal dunia,
Tak cepat walaupun 1 saat, tak lambat walaupun 1 saat. Clear. Allah bagi tahu waktu tu juga. Okey, ingat dalam pemikiran awak, kita ni, okey, pertama tadi Ustaz dah pesan kepada awak, yang pertama apa? Yang pertama, Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta kita. Yang kedua, Ustaz bagi tahu kat awak tadi, kita semua ni Allah bagi pinjam saja. Kita semua ni Allah bagi pinjam saja. Allah boleh ambil bila-bila masa yang dia nak, sebab kita semua Allah yang punya. Kita semua ni Allah yang punya. Tak ada, Ustaz, saya, mak saya tu saya punya. No. Allah boleh ambil mak dengan ayah kita bila-bila masa. Contoh katakan semalam Ustaz telefon mak dengan ayah Ustaz. Boleh jadi tiba-tiba. Betul. Okey. Boleh jadi Ustaz telefon semalam, tiba-tiba hari ni mak dengan ayah Ustaz dah meninggal. Boleh. Sebab itu Allah yang punya. Okey. Dan ketiga, benda yang Ustaz nak pesan kepada awak, iaitu kematian tidak kejap. Kematian tidak akan cepat atau lambat. Ia tepat pada masanya. Tepat pada masanya. Okey, ingat, tak cepat, tak lambat. Tuhan dah takdirkan kepada kita, waktu ni Ustaz Fikri akan meninggal. Sebagai contoh, Ustaz tengah bercakap kepada awak, Ustaz tengah terang, tiba-tiba Ustaz meninggal. Itu adalah waktu Ustaz meninggal dunia. Awak dah tengok belum? Ni Ustaz nak tunjuk kepada awak. Tengah-tengah ceramah, meninggal dunia. Ustaz dah tunjuk belum video tu? Yang mana? Ustaz dah tunjuk ni kepada awak ni. Sabar. Ustaz dah aduh, ya Allah. Sekejap Ustaz stop share kejap. Okey. Ustaz dah tunjuk satu video kepada Ustaz dah tunjuk video sebelum ni. Allahu Akbar. Kejap, laptop Ustaz sangkut pula. Okey. Ustaz, jiran saya kat depan tu mati. Pernah hari tu. Oh, kenapa? Oh, dia meninggal tengah-tengah tu. Okey, tengok sini. Okey, Ustaz dah cari dah. Okey, tengok ini contoh, salah satu contoh anak-anak murid Ustaz tengah-tengah bercakap, tengah-tengah bagi ceramah. Tengah-tengah bagi ceramah. Macam Ustaz ni, tengah-tengah mengajar, tiba-tiba Allah tengah-tengah Ustaz bagi ceramah, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa Ustaz. Boleh. Ini dia. Ini salah satu contoh, tengah-tengah bagi ceramah, tengah-tengah mengajar, meninggal dunia. Okey. مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله، مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين. مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا قاري، كان يضع يده رجله لتركب عليها لتركب الدابة. أي مقام هذا؟ نعود إلى والد ماي أبو عمر. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. إنما هو جنتك. كنا في العمرة قبل أيام، وكان معانا الباص 50 واحد، وكل واحد زوجته بجنبه. فبقول لهم لا إله إلا الله. Nampak? Sebelum dia nak meninggal, dia sempat sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nampak anak-anak murid Ustaz? Itu adalah contoh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh ambil kita bila-bila masa. Ustaz, saya takut. Jangan takut anak-anak murid Ustaz. Ini semua adalah ketentuan Allah. Apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat, kita kena bersedia bila kita nak meninggal dunia. Boleh jadi, katakan awak semua anak-anak murid Ustaz, boleh jadi waktu tu mak dengan ayah awak tak ada dekat rumah. Awak pun, tak ada orang ni dekat rumah ni. Awak pun buka YouTube, tengok cerita bukan-bukan. Kena pula waktu tu Allah Ta'ala ambil nyawa awak.
Boleh jadi waktu awak tengah bergaduh dengan mak ayah awak tengah bergaduh, mak awak suruh Takif pergi kedai beli gula. Takif pun asyik gula je. Contoh marah mak dia, asyik gula je. Kotel goreng tak boleh. Katakan bagi contoh. Dia pun marah mak dia. So tengah-tengah marah mak dia, Allah ambil nyawa dia. Habis. Anak-anak berustad, itu pengajaran daripada apa yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini adalah kita ni semua ni Allah adalah pencipta kita. Dan kita ni Allah bagi pinjam. Allah boleh ambil bila masa yang dia nak, dan juga bila Allah nak ambil tak akan cepat, tak akan lambat. Dia akan ambil waktu tu. Okey, faham? Okey. Oh, Ustaz tak ada dah video tu, Amira Sofia. Ustaz tak ada dah video tu. Tak ada dah. Okey, so hari ni apa yang kita nak belajar berkaitan dengan kematian. Hari ni anak-anak murid Ustaz, kita akan belajar berkaitan dengan pengurusan jenazah. Okey, keluarkan buku teks awak. Okey, fokus sikit. Untuk hari ni anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak ajarkan kepada awak satu tajuk yang sangat penting. Okey. Ustaz nak ajar awak satu tajuk yang sangat penting. Tadi Ustaz dah terangkan kepada awak berkaitan dengan semua. Ya? Buku yang mana? Buku fiqh, Izzah. Hari ini kita belajar fiqh. Bukan buku. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Kejap, kita tengok muka surat berapa. 22. Anak-anak murid Ustaz, bila Ustaz sebut berkaitan dengan pengurusan jenazah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bila seseorang tu meninggal dunia, kita nak kena buat apa? Itu maksud dia. Apa maksud pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah ini bermaksud jika seseorang meninggal dunia, apa yang perlu kita lakukan? Clear? Ustaz, ini Ustaz tulis ni, siapa yang nak tulis? Ustaz nak awak semua tulis dekat buku bawah tajuk ini. Bila Ustaz kata, okey, ambil pensel tulis dekat bawah bukan buku teks tu. Okey, tengok sini baik-baik. Bila Ustaz terangkan berkaitan dengan pengurusan jenazah, macam mana kita nak uruskan jenazah? Anak-anak murid Ustaz, jenazah tahu tak benda apa? Tahu? Jenazah tu apa? Tahu. Orang yang meninggal dunia. Ya, jenazah adalah orang yang meninggal dunia. Jenazah ni adalah bahasa yang lembut sedikit. Ada orang kata mayat. Mayat pun orang mati juga. Orang pakai macam-macam. Ada orang panggil mayat. Ada orang sebut orang mati. Tapi lebih sopan, anak-anak murid Ustaz. Lebih sopan kalau kita sebut dengan panggilan jenazah. Takif kata, asyik Takif je. Katakan Naurah. Katakan Ustaz Fikri meninggal dunia. Naurah pun nak datang ziarah. Kemudian Arisa tanya, Naurah nak pergi mana? Ni nak pergi melawat mayat Ustaz Fikri. Dengar macam kasar. Nak pergi jumpa ni. Ni Ustaz Fikri mati semalam. Itu macam dengar kasar sangat. So panggilan yang kita nampak macam senang sikit, panggilan yang sedap didengar sikit, panggilannya jenazah. Ustaz tak nak pasti sebut arwah ataupun arwah. Ustaz tak nak lepas-lepas ni tiba-tiba awak datang kat rumah Ustaz, kalau kita dengar orang kematian, Ustaz, yang mayat tu mati, jangan ingat, sebut jenazah. Jenazah ni dengar lebih sopan. Okay, so hari ni Ustaz nak ceritakan kepada awak pengurusan jenazah ni maksud dia apa. Kalaulah bila seseorang tu meninggal dunia, katakan awak meninggal dunia, apa yang kakak awak nak kena buat? Katakan kalau Ustaz Fikri meninggal, bagus Mama Akil. Kalaulah Ustaz Fikri meninggal dunia, apa yang anak-anak Ustaz kena buat? Kalaulah mak dengan ayah awak meninggal dunia, apa yang kita sebagai anak-anak ni nak kena buat? Ini tanggungjawab kita, terutamanya anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki Ustaz,
daripada semua sekali, daripada Haikal, Irfan Hashim, Ahmad Adam, Adam Naufal, semua sekali anak-anak lelaki Ustaz, kita kena mahir benda ni sebab kita ketua. Ustaz ulang sekali lagi, anak-anak lelaki Ustaz, anak-anak perempuan pun kena tengok belajar juga. Benda ni penting. Tetapi yang lead benda ni, yang mengetuai benda ni adalah anak-anak lelaki. Katakan bila ayah ataupun mak kita meninggal dunia, kita sebagai anak lelaki ni nak buat apa? Ini Ustaz nak persiapkan awak ni. Katakan kalaulah malam ni ayah Ustaz meninggal dunia, apa yang Ustaz sebagai anak ni kena buat? Itu kita kena belajar. Takif kena belajar benda-benda tu. Haikal, benda-benda ni tak terlalu awal. Memang kena belajar benda ni. Supaya, ingat, benda ni bukan untuk exam. Benda ni bila jadi betul-betul, nak buat apa ni? Contoh katakan tiba-tiba, ditakdirkan Allah, adik Ustaz meninggal dunia. Ustaz pun tak tahu, nak buat apa ni? Tanam teruslah. Bukannya kucing. Kucing bolehlah lepas meninggal tanam terus. Tapi ini manusia. Manusia ni, Nabi Muhammad dah ajar dah. Ada cara-cara nak uruskan dia. Lepas meninggal nak kena buat apa? Ini Ustaz nak ajar kepada awak. Okey. Sekarang tengok gambar ni. Ini gambar kubur. Anak-anak murid Ustaz, kubur ni siapa pun akan masuk. Dia sultan ke, dia raja ke, dia Perdana Menteri ke, dia tukang sapu sampah ke, tempat dia kubur dalam tanah. Tak ada orang buat kubur dalam istana, tak ada. Okey. Asal Ustaz punya hang? Tapi Nabi Muhammad kubur dalam rumah dia sendiri. Pada asal, tak, maksudnya dalam tanah lah, bukan dalam, maksudnya walaupun dalam rumah, dalam tanah lah, dalam tanah rumah tu. Ya, Ustaz tak boleh gerak Kenapa ni? Sekejap Ustaz stop share sekejap. Kenapa Ustaz tak boleh gerak? Okey. Ni. Kenapa Ustaz tak boleh gerak ni? Okey, dah boleh gerak dah. Okey, nampak? Kubur ni, ini semua ada tempat kita. Ini semua adalah tempat kita anak-anak murid Ustaz. Nampak? Okey, nanti Ustaz akan ajar kepada awak. Sembahyang pun ada cara dia. Okey, nanti Ustaz akan ajar. Okey. Okey. Ustaz nak minta Arisa. Arisa boleh tolong bacakan yang atas ni, Alisha? Arisa Nuzara. Apabila seorang Muslim meninggal dunia. Betul lah. Jenazahnya hendaklah betul lah. Dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Okey, good. Alia Maisara, terima kasih Arisa. Alia Maisara, tolong baca yang bawah ni. Yang bawah ni. Hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey anak-anak murid Ustaz. Sebelum Ustaz teruskan kepada yang bawah ni, siapa boleh terangkan kepada Ustaz apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Siapa boleh tolong terangkan kepada Ustaz apa yang maksud fardu kifayah? Wajib. Alia Maisara boleh tolong terangkan apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Saya tak tahu. Saya lupa. Okey, terlupa. Okey. Dengar baik-baik anak murid Ustaz. Okey, ini awak carilah buku ataupun awak cari tulis dekat buku teks pun tak apa. Ini Ustaz nak terangkan. Dalam Islam dia ada dua kategori. Anak-anak murid Ustaz, dalam Islam dia ada dua kategori. Yang kategori pertama kita panggil dia sebagai fardu ain. Fardu ain. Yang kedua kita panggil dia sebagai fardu kifayah.
Okey, Ustaz ulang sekali lagi anak-anak murid Ustaz. Yang pertama, dalam Islam kita ada fardu ain. Yang kedua, kita ada fardu kifayah. Apa perbezaan kedua-dua ni? Tengok saya nak terangkan. Fardu ain ni adalah tulis ada pensel tulis fardu ain adalah semua umat Islam wajib buat. Setiap umat Islam, setiap umat Islam wajib buat. Kalau tidak buat, berdosa. Maksudnya anak-anak murid Ustaz, dalam fardu ain ni semua orang kena buat. Awak kena buat, ustaz kena buat, teacher Ustaz Said kena buat, teacher Yusra kena buat. Semua orang wajib buat. Itu namanya fardu ain. Apa contoh-contoh fardu ain? Salah satunya adalah solat. Belajar. Katakan contoh fardu ain, belajar. Itu fardu ain. Benda yang setiap orang kena buat, wajib buat. Solat, puasa. Itu adalah fardu ain. Ustaz ulang sekali lagi. Apa yang dimaksudkan dengan fardu ain? Fardu ain ni adalah semua orang, setiap orang Islam dalam dunia ini wajib buat. Okey, itu maksudnya fardu ain. Okey, faham? Okey, itu adalah fardu ain. Okey, fardu ain ni dia berkaitan dengan satu orang. Setiap orang mesti kena buat. Okey, setiap orang mesti kena buat. Dia berkaitan dengan individu. Itu bermaksud fardu ain. Ustaz ulang sekali lagi. Apa maksud fardu ain? Kalau ada tulis supaya awak tak lupa. Fardu ain ni adalah kewajipan kepada setiap orang. Ustaz tambah nombor 3 ni supaya awak ingat. Sekejap nombor 3 ni apa maksud dia? Kewajib. Asal tak boleh ni. Okey, nombor 3 adalah kewajipan kepada setiap orang Islam. Itu fardu ain. Itu adalah fardu ain. Clear? Okey. Sekarang ni mungkin yang awak terkeliru sikit. Apa beza fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu kifayah ni adalah, okey, tengok sini baik-baik supaya awak tak ni. Fardu kifayah ni adalah kewajipan kepada sesetengah. Beza tadi semua. Ini hanyalah sesetengah orang Islam untuk lakukan. Dengar baik-baik. Fardu ain ni setiap orang kena buat. Fardu kifayah ni setengah orang buat pun dah cukup. Cukuplah sesetengah orang. Kalau dia dah buat, awak tak buat pun tak apa. Ustaz ulang sekali lagi. Fardu kifayah ni adalah kalaulah, okey, sabar. Okey, sebagai contoh, Ustaz bagi contoh supaya awak nampak. Sebagai contoh, solat jenazah, solat jemaah di surau atau masjid. Okey. Okey, dengar baik-baik. Okey. Ini adalah contoh yang mudah untuk awak ingat. Ada pensel tulis supaya awak tahu. Okey. Bezanya. Okey. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Contohnya fardu kifayah ni contohnya macam ni. Katakanlah dalam Haikal duduk dekat res 280. Betul tak? Haikal dekat res apa? Res cover 280. Katakan dekat tempat Haikal tu, kalau ni susah sikit saya nak contoh. Katakan Kaisar Alisha. Katakan Kaisar Alisha ni dia duduk dekat taman kat Frame. Dia duduk kampung Frame tu, dekat area Frame tu. Katakan Ustaz bagi nama Taman Frame. Katakan dia duduk dekat Taman Frame. Okay, dengar baik-baik anak-anak murid Ustaz. Ustaz bagi contoh fardu kifayah. Okay, katakan dalam Taman Frame ni ada banyak orang dalam tu. Ada sebuah rumah dekat Taman Frame ni ada banyak.
Rumah dalam kampung Frim ni, dekat Taman Frim ni dia ada banyak. Banyak. Okey. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang meninggal dunia dekat sini. Ada orang meninggal dunia dekat sini. Ada sebuah rumah tu ada orang meninggal dunia. Okey. Fardu kifayah bermaksud dalam banyak-banyak orang yang ada dekat Daman ni, cukuplah beberapa orang pergi uruskan jenazah dia. Cukuplah sesetengah je pergi uruskan jenazah dia untuk buat fardu kifayah. Katakan bila dia seorang ni meninggal, dia katakan Ali meninggal dunia dekat Taman Frim, tak ada orang pun nak pergi uruskan jenazah dia. Yang berdosa dia satu taman berdosa. Beza Beza. Kalau yang fardu ain, awak tak buat, awak je berdosa. Seorang awak je berdosa. Tapi kalau fardu kifayah, kalau seorang tak buat, kalau tak ada orang buat, semua orang akan dapat dosa. Bahaya tu. Dia Ustaz, semalam jiran saya meninggal, tapi tak ada orang pun pergi uruskan jenazah dia. Maksudnya, semua orang yang ada dekat Taman Frim tu berdosa. Dosa besar ke Ustaz? Dia tak adalah dosa. Ustaz tak pasti sama dosa besar atau dosa kecil, tapi memang berdosa. Tak boleh. Itu dia dah melanggar fardu kifayah. Maksudnya apa? Kena pergi. Ustaz, semalam ada orang ni meninggal sebelah rumah saya, 10 orang je pergi. Ustaz, cukup. 10 orang pergi dah cukup. Tapi Ustaz, kalaulah seorang pun tak pergi Ustaz, berdosa seluruh taman. Semua taman berdosa. Macam tu juga dengan katakan soalan yang bagus daripada Muhammad Akil. Soalan yang bagus. Ustaz, kalau COVID macam mana? Nak buat macam mana? Dah memang tak boleh pergi. Soalan yang bagus. Maksudnya Muhammad Akil boleh relate dengan keadaan sekarang. Ustaz, kalau COVID nak buat macam mana? Nak buat macam mana COVID? Memang kita tak boleh pergi. So, kita tak berdosa. Masalahnya sekarang COVID pun tak ada, COVID pun tak ada, Kobes pun tak ada katakan. Semua tak ada. Tapi tak ada pun orang pergi. Berdosa seluruh taman. Sebagai contoh yang keduanya, Darwish Qoyim. Darwish Qoyim dia duduk dekat Bandar Baru Selayang. Darwish Qoyim duduk Bandar Baru Selayang. Adam Naufal duduk dekat Selayang Baru. Katakan Adam Naufal dia duduk dekat Selayang Baru. Dan dekat Selayang Baru ni ada satu masjid. Ada satu surau. Dekat Selayang Baru ni dia ada satu masjid, dia ada satu surau. Tapi anak-anak murid Ustaz, dekat masjid dan surau ni tak ada pun orang yang solat. Dekat surau ataupun masjid Selayang Baru ni seorang pun tak solat. So, semua orang dekat Selayang Baru tu berdosa. Ustaz ulang sekali lagi. Katakanlah dekat Selayang Baru tu ada surau. So, fardu kifayahnya mesti kena ada orang yang solat jemaah dekat surau tu. Sekurang-kurangnya 2 orang. Cukup. Sekurang-kurangnya 2 orang. Ada imam, ada makmum. Cukup. Tapi semua orang dekat Selayang Baru tak pergi solat dekat situ. Sebab semua masing-masing solat dekat rumah. So, semua orang yang ada dekat Selayang Baru ni berdosa. Itu maksudnya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kewajipan kepada setengah orang je yang buat. Kalau sesetengah orang pun tu buat, dah cukup dah. Sebagai contoh, belajar doktor. Belajar doktor ni fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Bukan semua orang wajib. Cukuplah sesetengah orang yang belajar doktor ni. Kalaulah dalam dunia ni orang Islam tak ada seorang pun yang belajar doktor, belajar medik, semua orang akan berdosa. Sebab dia fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Kewajipan kepada sesetengah saja. Tak perlu semua orang buat. Cukup sesetengah orang buat je dah cukup. Ya, soalan? Kalau sekarang tak berdosa kan kalau tak pergi surau ataupun masjid? Kalau sekarang memang tak berdosa sebab COVID. Tapi dah COVID dah habis pun tak pergi surau, itu berdosa. Itu kalau solat jemaah lah. Sekarang ni surau pun, kalau awak perasan masjid dengan surau sekarang ni masih lagi ada solat. Sekurang-kurangnya 5 orang. Itu dah cukup untuk dibuat fardu kifayah.
Okey. Sampai situ. Clear tak beza fardu ain dengan fardu kifayah? Alia Maisarah boleh clear tak beza fardu ain dengan fardu kifayah? Boleh. Okey, bagus. Okey. Okey. Seterusnya, okey, kita teruskan lagi. So pengurusan jenazah ni anak-anak murid Ustaz. Pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Kalaulah ada orang meninggal dunia, sesetengah orang wajib pergi. Kalau tak pergi, semua orang akan berdosa. Satu tempat tu akan berdosa. Okey, terus. Okey, so ini Ustaz nak ajar kepada awak. Bila seseorang meninggal dunia, ada 4 perkara yang kita kena buat. Okey, yang pertama Ustaz nak Haikal baca. Haikal, yang pertama apa? Memandikan. Bagus, memandikan. Ada pensel, tulis Rumi dekat bawah tu. Memandikan, tulis. Terima kasih Haikal. Yang kedua, Ustaz nak Muhammad Akil baca. Muhammad Akil baca nombor 2. Muhammad Akil boleh baca nombor 2? Ke bawah. Ya ke bawah ni. Nombor 2 ni. Okey. Mensembayangkan. Okey, bagus. Terima kasih Muhammad Akil. Yang nombor 2 adalah tulis dekat buku. Menyembahyangkan. Kita kena solat jenazah. Ataupun inilah yang awak panggil sebagai solat jenazah. Ini kalau dekat sekolah ni Ustaz akan tunjuk terus. Tapi Ustaz kita akan buat amali ni benda ni. Tapi tak sempat nak buat. COVID. Okey. Okey, bagus. Yang ketiga, Ustaz nak Kaisah Alisha baca. Kaisah baca yang ketiga. Mengkafankan. Ini nombor 3, tengok. Sila, sorry. Yang atas, betul, yang atas. Yang ketiga. Sorry. Apa Ustaz ni? Yang ni nombor 3. Yang bawah ni menyembahyangkan nombor 3. Sorry. Nombor 2 okey. Nombor 2 kat sini. Sorry. Okey, baca nombor 2 apa? Mengkafankan. Okey, nampak? Sorry. Nombor 1 memandikan, yang kedua mengkafankan. Yang ketiga menyembahyangkan. Okey, last but not least, Ustaz nak Ahmad Adam baca yang nombor 4. Ahmad Adam. Ahmad Adam, ambil mikrofon dulu. Okey. Nombor 4 ni apa? Mengebumikan. Okey. Ustaz nak awak tulis dekat buku teks awak tulisan bawah tu. Okey, ingat yang pertama, once kalau ada seseorang tu meninggal dunia, perkara pertama mesti kena mandi. Jangan pula orang tu dah meninggal dunia awak suruh dia, bangun. Mandi. Awak lah yang kena mandikan dia. Dia dah meninggal dunia. Ni takif pergi, bangunlah mandi. Kejap lagi nak semayang dah, bangun. Tiba-tiba dia bangun. Sudah. Tiba-tiba dia bangun. Bukan Okey, pertama kena mandikan dia. Selepas mandi kena mengkafankan. Ustaz, kafan tu apa? Kita akan belajar. Kafan ni siapa pernah tengok mengkafankan? Dia macam macam apa? Dia letak kain kafan kat Kain kafan badan tu. Mati. Apa tu? Kafan tu macam mana kafan? yang warna putih tu. Dia letak kain dia wrapkan kat badan orang yang mati. Rap. Rap dengan apa? Berapa rap? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tu? Macam mana? Mengkafankan tu macam mana? Dengan kain putih. Mengkafankan tu, ini Ustaz tunjuk kat awak ni. Mana Ustaz nak tunjuk kat awak? Ini. Ini mengkafankan. Nampak tak tu?
Yang mana Ustaz nampak? Kejap Ustaz share. Ni mengkafankan. Nampak? Kafan ni kita balut ataupun kita ikat dengan kain putih. Bukan yang macam ni bukan yang macam tu. Bukan. Dia kita mengkafankan dia macam ni. Kita ikat dia, nanti Ustaz akan ajar berapa ikatan. Nampak ni. Berapa ikatan nak kena ikat. Ini kita panggil dia mengkafankan. Okey. Letak kapas dekat luar. Nanti Ustaz akan ajar. Ustaz, kenapa dia letak kapas? Ustaz akan ajar benda tu. Kenapa kena letak dekat kapas? Kenapa kena ikat? Kenapa? Semua tu Islam ada ajar. Okey. Ada letak kapas kat hidung Ustaz? Nanti Ustaz akan, kenapa dia kena letak kapas kat hidung macam mana? Nak bernafas. Nak bernafas apa? Dia kan dah meninggal dunia, dia nak bernafas apa? Itu kalau... Okey, kemudian menyembahyangkan solat jenazah. Ada cara dia anak-anak murid Ustaz. Solat jenazah ni ada beza dia. Kalau kita tengok dekat Google, awak type dekat sini solat jenazah. Awak type kata solat jenazah. Awak akan nampak ada dua perbezaan. Okey, ada dua perbezaan. Ini tak ada gambar dia. Ada dua perbezaan. Yang pertama, kita tengok dekat sini. Ada kadang-kadang imam duduk. Kadang-kadang imam duduk dekat tengah Ustaz. Kadang-kadang imam duduk dekat tengah. Tapi kalau gambar ni imam duduk, ada yang dekat gambar duduk dekat tepi. Ini gambar ni kot duduk dekat tepi. Ini duduk dekat tepi. Kenapa? Apa beza duduk dekat tengah dengan duduk dekat tepi? Itu kita akan belajar. Macam mana, kenapa ada imam dia solat dekat sini, itu jenazah lelaki ke perempuan? Ada imam solat dekat sini, dekat kepala, itu lelaki ke perempuan? Ada beza dia. Kita akan belajar benda tu. Dan yang last sekali adalah mengebumikan. Mengebumikan. Bila kita nak mengebumikan, ni tanah kubur ni, anak-anak murid Ustaz, rumah banglo ke, rumah banglo ke, rumah teres ke, inilah rumah terakhir awak. Dalam tanah 3 kaki 7 inci. Itu kita akan belajar nanti. So anak-anak murid Ustaz, hari ni kita Ustaz dah terangkan kepada awak ada 4 kewajipan yang mana kita kena buat sebelum ketika seseorang tu meninggal dunia. Pertama, kita kena mandikan dia. Kedua, kita kena kafankan dia. Lepas mandi, kita balut dia, kita kafan. Lepas kafan, kita solat. Lepas solat, kita ke bumi. Okey, sampai itu saja kelas kita pada hari ini. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz, awak boleh pergi rehat. Ustaz nak terangkan kepada awak, nanti esok kita akan belajar lagi detail. Kenapa kalau nak mandi, nak kena mandi macam mana? Panjang. Esok kita akan belajar. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for giving your participation, your commitment, your efforts. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.